dengan menyediakan rangka kerja yang jelas untuk menangani isu-isu yang berkaitan. Jadi sebagai penutup, marilah kita ingat bahawa usaha melindungi kedaulatan Malaysia bukan hanya melibatkan pengekalan sepadan, maintaining borders dengan izin, ataupun menegaskan hak undang-undang. Ia mengenai langkah menjaga identiti, keupayaan kita untuk membuat keputusan dan juga memberi manfaat kepada rakyat kita. Dan juga hak kita untuk menentukan hala tuju kita sebagai sebuah negara. Jadi kedaulatan setiap negara adalah perisai bagi menangkis tekanan dan juga pengaruh luar yang mungkin tidak sentiasa mempunyai kepentingan terbaik untuk kita. Jadi dengan melindungi kedaulatan kita dan juga memastikan bahawa Malaysia kekal sebagai negara yang kuat, yang merdeka dan juga mampu membentuk masa depan sendiri. Jadi kedaulatan kita bukan sekadar konsep undang-undang. Ia mencerminkan sejarah, budaya dan juga nilai kita. Jadi itulah yang mencerminkan kita sebagai sebuah negara dan memberi kebebasan untuk menentukan nasib kita sendiri. Jadi rang undang-undang ini penting kerana ia juga memastikan negara Malaysia kekal kuat, bersatu dan bebas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya nak terus kerana diberi peranan untuk saya berbahas dalam undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing. Saya nak buat conclusion awal berkenaan dengan pindaan undang-undang ini, iaitu pemusatan kuasa penuh kepada Perdana Menteri. Yang mana yang kita tahu sebelum ini yang kekebalan ini adalah pada Yang di-Pertua Agong dan juga pada raja-raja. Tapi sekarang dah pindah pemusatan kuasa ini kepada Perdana Menteri menjadi satu kuasa yang kebal untuk menentukan sesuatu berkenaan dengan negara asing ini. Saya nak lihat dalam nada yang ini, saya lihat kenapa tiba-tiba perluasan imuniti seperti ini dibuat tanpa apa-apa perbincangan awam dengan izin preemptif. Sesuatu RUU yang sensitif ini memerlukan sesi libat urus yang konsisten dan melibatkan semua pihak, termasuk saya nak mencadangkan keanggotaannya melibatkan ketua-ketua kerajaan negeri-negeri. Sebab kita tak tahu, mungkin berlaku di negeri ini yang ada raja-raja. Jadi kalau bagi kuasa pemusatan kepada Perdana Menteri, dia boleh kata tidak, boleh kata ya. Kita tengok pernah berlaku dalam sejarah negara kita di mana seorang pensyarah Universiti Islam Antarabangsa telah dibunuh, iaitu seorang rakyat Palestin. Pensyarah ini seorang rakyat Palestin telah dibunuh dan ada laporan mengatakan dibunuh oleh ejen. Ya, tapi kita tak dapat nak menuduh, mendakwa, kerana ejen ini dia akan sembunyi identiti dia sebagai ejen. Kalau dah terdedah, bukan ejen lagi, orang tangkap terus lah. Ini yang kita nak kena justify betul-betul, nak kena scrutinize betul-betul dalam hal ini. Datuk Yang Di-Pertua, kita tengok sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya mau membangkitkan soalan berkaitan sejauh manakah kajian perbandingan undang-undang yang ada di lazim undang-undang yang ada di negara-negara di antarabangsa, lazimnya peringkat antarabangsa mengenai kekebalan negara-negara atau imuniti am yang telah dijalankan atau dilaksanakan oleh negara-negara lain seperti mana United Kingdom, Australia, Kanada dan Singapura. Dan apakah perbezaan dengan RUU yang kita cadangkan ini? Maknanya kita kena buat libat urus yang lebih besar. Sebab ini satu kesan masa depan yang sangat panjang, yang memberi kesan sangat. Kalau kita silap buat keputusan akan menjadi negatif. Kita tengoklah pindaan akta lompat parti. Bila pelaksanaan berlaku baru ada loophole dia sekarang ni. Masa dulu kita betul-betul berbahas, buat penekanan bahawa ini tidak akan ada lagi. Sampai bila berlaku pelaksanaan kita tengok banyak loophole. Ini yang kita nak bangkitkan supaya kita minta kerajaan berhati-hati. Saya nak minta supaya tangguhkan dulu pindaan undang-undang ini supaya kita buat libat urus termasuk dengan ketua-ketua kerajaan negeri yang mana mereka juga merupakan pemegang taruh sekiranya berlaku di negeri mereka. Jadi takrifan dalam fasal 4 kurungan A dan juga C yang saya baca sangat luas. Datuk Yang Pertua, sangat luas. Persoalan saya di sini, adakah takrifan dan tafsiran ini sudah mencakupi syarikat-syarikat, badan-badan berkanun serta agensi ataupun jaringan perisikan antarabangsa iaitu perisikan asing yang ditumpukan pada pengumpulan maklumat, dan bagaimanakah ia akan memberi kesan terhadap aspek perkongsian maklumat mengambil kira amalan terbaik
konsep kekebalan negara ataupun state immunity. Seterusnya, suatu unit keanggotaan Persekutuan Negara Asing ini atau sebahagian politik negara asing itu dalam kurungan paksi, agensi, badan atau entiti lain sesuatu negara asing yang ditubuhkan di bawah sesuatu undang-undang bertulis ini atau sebaliknya oleh negara asing. Dalam konteks ini, adakah tindakan agensi kepada sesuatu negara juga dikira kebal jika membuat kesalahan dalam negara kita sebagaimana kejadian cubaan ejen Mossad mencolek warga Palestin selain daripada dakwaan mereka merekrut warga-warga tempatan to get their dirty job done dengan izin. Apa pula tindakan kita boleh ambil terhadap agensi atau wakil yang diwujudkan sebagai entiti penyamaran untuk menjalankan sebarang misi dalam negara kita? Kita jangan tengok isu Sulu saja sebagai satu rujukan. Kita kena tengok banyak lagi isu, terutamanya dalam eksploitasi, bagaimana nak eksploitasi immunity daripada negara-negara Eropah yang sangat hebat, sains politiknya dah beribu tahun. Kita berapa ratus tahun ya belajar sains politik. Saya ingat tak sampai 100 tahun lagi baru ada fakulti sains politik di Malaysia kita. Jadi mereka dah mahir bagaimana nak exploit, manipulate dengan undang-undang yang kita ada. Jangan ingat kita buat ni kita boleh cukup semuanya. Kita kena perlu berhati-hati dalam hal ini. Saya berpendapat setiap tindakan mestilah mengambil kira peruntukan undang-undang lazim antarabangsa. Cukup dah undang-undang antarabangsa yang mengawal negara-negara asing yang ada di dalam dunia ini di peringkat United Nations. Kadang-kadang ditolak macam tu ya. Israel macam-macam diluluskan untuk menentang kekejaman, kezaliman, tapi ditolak mentah-mentah begitu je, disokong pula oleh Amerika. Amerika adalah bapa demokrasi haram dunia. Jadi kita nak tengok benda-benda macam ni. Sebab tu saya minta kerajaan, menteri yang Sikit, boleh saya nak tanya, ketika yang Pak Menteri menyebut tadi senarai negara-negara yang telah melaksanakan RUU ini, adakah juga kita adil melihat begitu ramai lagi, banyak lagi negara yang tidak melaksanakan RUU ini dan mungkin ada alasan mereka untuk tidak lagi laksana RUU ini? Sebab tu kita minta menteri jawab, adakah kita buat kajian, kita dah rujuk kepada negara-negara yang telah melaksanakan undang-undang state immunity ini. Itu yang, terima kasih. Sik, masukkan ucapan saya. Jadi yang terakhir, Datuk Yang Dipertua, untuk saya gulung, dalam konteks ini kita tengok tadi negara demokrasi haram yang terbesar dunia mereka sangat hipokrit, berpura-pura menyokong kebaikan, di belakang mereka bagi peluru untuk Israel bunuh dengan zalimnya rakyat Palestin, di depan pergi hantar pula makanan untuk bagi makan. Apakah ini satu? Saya tak tahulah siapa nak sokong Israel dengan mereka ni. Siapa nak sokong? Apa pula tindakan yang kita boleh ambil terhadap agensi atau wakil-wakil yang diwujudkan sebagai penyamaran yang saya sebut tadi? Jadi oleh sebab itu, seterusnya pendekatan kerajaan supaya layanan timbal balik diberikan kepada Malaysia adalah sama sekiranya Malaysia dibawa ke mahkamah di negara asing pada masa hadapan. Kita nak kena jaga juga negara kita. Kalau bawa negara kita pergi ke mahkamah asing macam mana Sulu bawa pergi, apa jadi kepada Malaysia? Tak ada satu protected law untuk nak mempertahankan negara kita. Orang lain boleh buat kat kita macam-macam. Kita tak boleh mempertahankan negara kita. Ini kena fikir juga nak pindah undang-undang pun, Datuk Yang Berhormat Menteri. Jadi oleh sebab itu, saya nak mencadangkan penggubalan rang undang-undang mestilah dibuat atas dasar mengutamakan kedaulatan negara ataupun sovereignty. Kedaulatan negara terlebih dahulu dengan mengambil kira kesan terhadap pengistirafan negara kita Malaysia di mata dunia. Sekian, terima kasih Datuk Yang Dipertua yang memberi peluang kepada saya untuk meluaskan apa yang dibentangkan oleh kerajaan pada hari ini. Saya tidak setuju untuk dilaksanakan, cuma saya setuju untuk ditangguhkan buat masalah, buat libat urus semua pihak dan kajian-kajian di negara-negara yang melaksanakan state immunity ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Berikut saya silakan Yang Berhormat Bukit Gelugur. Terima kasih Yang Dipertua kerana memberi saya peluang untuk membahas rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing 2023. Saya ingin menyatakan beberapa perkara. Pertamanya berkenaan dengan inisiatif ataupun langkah ini untuk memperkenalkan undang-undang ini bagi tujuan melindungi kekebalan negara, terutamanya ekoran insiden kes Sulu yang telah pun
jelaskan secara mendalam oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Ini merupakan satu langkah yang baik yang perlu kita galakkan oleh kerana kekebalan dan kedaulatan negara itu merupakan satu perkara yang amat penting. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan atas usaha ini. Walau bagaimanapun terdapat 3 perkara yang ingin saya bangkitkan di sini. Pertamanya berkenaan dengan kekebalan bagi kontrak pekerjaan seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 9 RUU ini, di mana dinyatakan di sini bahawa hak kekebalan dalam prosiding yang berhubungan dengan kontrak kerja, dan dinyatakan di sana ada beberapa perkara yang dinyatakan di sana. Saya tidak akan mengulangi kesemuanya secara satu persatu, tetapi ingin saya bertanya sama ada kes seperti yang berlaku baru-baru ini ataupun just pada akhir tahun lepas, iaitu berkenaan dengan seorang security guard dengan izin Tuan Yang Ketua di Kedutaan Amerika Syarikat ataupun the US Embassy, a security guard from the US Embassy yang bernama L. Subramaniam, yang telah pun membawa satu tindakan terhadap Kedutaan Amerika Syarikat tersebut ke Mahkamah Perusahaan, di mana Mahkamah Perusahaan untuk pembuangan kerja yang tak sah, unlawful dismissal dengan izin Tuan Yang Ketua, di mana pekerja tersebut telah pun diberi award daripada Industrial Court ataupun Mahkamah Perusahaan tersebut sebanyak 66,000 untuk unfair dismissal tersebut dengan izin. Walau bagaimanapun terdapat permohonan semakan kehakiman ataupun judicial review, di mana sekarang kebenaran telah pun dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk Kedutaan Amerika itu membawa tindakan ini untuk judicial review atas isu kekebalan, sama ada mereka kebal terhadap tindakan undang-undang atau tidak. Jadi adakah undang-undang ini juga akan terpakai terhadap senario tersebut, di mana satu senario seperti itu di mana kedutaan seperti US Embassy tersebut akan menikmati kekebalan akibat unlawful dismissal seseorang pekerjanya, dan sekiranya bukannya ini akan menimbulkan masalah oleh kerana seorang pekerja yang berhak untuk diberi award ataupun pampasan dari segi sivil ataupun daripada segi dari Mahkamah Perusahaan, bukannya dia berhak untuk mendapat pampasan tersebut. Dan sekiranya ada peruntukan di Seksyen 9 ini, adakah ianya bersifat retrospektif dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, di mana ianya akan juga terpakai kepada kes-kes yang telah pun berlaku seperti kes L. Subramaniam tersebut. Keduanya, Tuan Yang Di-Pertua, adalah berkenaan dengan kuasa majlis seperti mana yang diperuntukkan di Seksyen 22, di mana kuasa majlis ataupun majlis itu diperuntukkan di bawah Seksyen tersebut, di mana dinyatakan majlis hendaklah mempunyai kuasa dan boleh melakukan segala perkara yang perlu bagi penguatkuasaan RUU ini dan pelaksanaannya. Beberapa perkara telah pun disenaraikan di sana. Adakah kuasa majlis ini dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, adakah kuasa majlis ini dengan izin mempunyai the force of law? Adakah ianya ataupun efeknya bersifat binding, dan sekiranya tidak, adakah ianya boleh dicabar di mahkamah melalui proses pencabaran seperti semakan kehakiman? Dan akhirnya, Tuan Yang Di-Pertua, berkenaan dengan kuasa-kuasa untuk yang diperuntukkan bagi Perdana Menteri di bawah Seksyen 32 dan 33. Persoalannya, adakah kuasa-kuasa tersebut juga tertakluk ataupun boleh dicabar melalui semakan kehakiman? Itu saja, Tuan Yang Di-Pertua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gelugur. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua.
Dalam konteks perkataan kekebalan, kita biasa merujuk kekebalan ini kepada kekebalan institusi raja-raja. Namun hari ini berbeza. Hari ini kita membahaskan satu rang undang-undang untuk memberi kekebalan kepada negara asing dan entiti mereka daripada prosiding di mana-mana mahkamah di negara kita. Kita berharap, ini harapan kita, dengan memberi kekebalan kepada negara lain, negara-negara tersebut akan turut memberi kekebalan yang sama kepada negara kita di negara mereka. Asas penggubalan RUU ini, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, adalah apa yang berlaku dalam konteks tuntutan sulu ke atas Malaysia di mahkamah di negara asing. Umumnya, kita bersetuju dengan hasrat dan niat untuk melindungi kedaulatan negara. Namun begitu, soalan saya, adakah kerajaan yakin bahawa penggubalan akta ini akan dapat melindungi kedaulatan Malaysia? Ini kerana perkara yang kita bincang ini bukan perkara kecil. Ini adalah berkaitan dengan kedaulatan negara. Dan jika kita lihat, seperti mana yang disebut oleh pendang tadi, kita tak mahu jadi seperti mana pindaan perlembagaan berkaitan lompat parti. Kita kata pindah perlembagaan, bincang panjang lebar tapi tiada kesan. Sebaliknya lompatan itu dihalalkan oleh kerajaan pada hari ini dengan pelbagai hujah untuk menghalalkannya. Sebab itu, Tuan Yang Dipertua, oleh itu adalah amat penting untuk kita diberi ruang melihat dengan lebih teliti rang undang-undang ini, kerana baru 2 jam sebelum sesi ini kita diberi taklimat. Dengan taklimat itu kita mendapat gambaran yang lebih jelas. Oleh itu saya ingin menyentuh tentang perkara yang berikutnya yang disentuh oleh Pasir Gudang tadi berkaitan dengan tafsiran negara asing. Kalau kita tengok tafsiran negara asing itu, disebut negara asing ini termasuk pelbagai organ kerajaan, can be anything, pelbagai organ kerajaan, dan di para C disebut agensi atau badan atau entiti lain sesuatu negara asing yang ditubuhkan di bawah satu undang-undang bertulis. Maknanya apa-apa sajalah berkaitan dengan negara tersebut, dan itu yang disebut dengan jelas oleh Pasir Gudang tadi, bahawa adakah kita nak beri kekebalan kepada agensi-agensi perisikan seperti CIA, KGB dan sebagainya. Kita tahu bahawa kita selalu sebut ini hanya melibatkan jenayah. Yes, we understand, hanya melibatkan jenayah. Tetapi apabila kita bercakap tentang perisikan, dia lebih daripada itu. Perkara-perkara yang tak dilibatkan jenayah, intervensi dalam pilihan raya dan sebagainya, tadi juga disebut oleh Abang yang lepas, ingat saya. Seterusnya saya ingin menyentuh tentang bidang kuasa Perdana Menteri dalam RUU ini. Kalau kita baca pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 bercakap tentang majlis, bercakap tentang bidang kuasa majlis. Datang fasa 30, 32 dan 33 semuanya adalah kuasa Perdana Menteri. Kita tak persoalkan siapa Perdana Menteri, tetapi kita perlu belajar, kita perlu lihat sejarah. Apabila kita meletakkan sesuatu yang membolehkan seseorang itu melakukannya, maka kita sebenarnya memberi ruang kepada mereka yang ada kuasa pada waktu itu, tak kiralah bila-bila, untuk menyalahgunakan kuasa tersebut. Saya ingat apa yang Berhormat Menteri sebut dalam libat urus tadi, bahawa no one man should make decision. Yang Mak Menteri kata tak boleh seorang buat keputusan. Kalau kita masukkan dalam akta ini, maknanya Perdana Menteri mempunyai jalan yang luas. Nak buat apa, ini adalah kuasa Perdana Menteri. Sebab tu macam sebut tadi, perlu ada check and balance di situ. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, saya nak bincang sedikit. Adakah kerajaan melihat kemungkinan perkara-perkara dalam RUU ini digunakan sebagai senjata diplomatik oleh negara asing dan bakal merugikan negara? Kita perlu ingat, kita boleh bagi imuniti ke orang, kita boleh kecualikan imuniti terhadap mana-mana negara. Dan negara lain pun boleh juga. Apakah nanti akan ada perundingan? Aku buat begini, kau buat begini. Ini keadaannya. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri mempunyai kuasa yang penuh untuk melaksanakannya. Sebab itu, Tuan Yang Dipertua, saya rasa mengambil kira dalam hal ini kuasa Perdana Menteri, dan kita lihat banyak perbincangan menyentuh tentang perkara ini. Saya mohon supaya rang undang-undang ini, seperti mana disebut oleh Pasir Gudang, ditangguhkan terlebih dahulu. Tidak ada guna kita nak bekerja-kerja bagi taklimat 2 jam sebelum, kemudian datang ke sini. Kerana apa?
apa-apa bakal terjadi pada negara kita, kita yang ada dalam Dewan pada hari ini akan bertanggungjawab. Yang Berhormat Menteri, saya mohon di bawah peraturan 54A, 54.2 ya, disebut bahawa setelah dibacakan rang undang-undang kali yang kedua, maka rang undang-undang itu akan terserah pada jawatankuasa sebuah majlis kecuali jika majlis mengeluarkan usul menyerahkannya kepada jawatankuasa pilihan. Jadi saya mohon Yang Berhormat Menteri tangguhkan dahulu rang undang-undang ini, dan ingatlah ular yang menyusur akal menteri tidak akan hilang bisanya. Tangguhkan dahulu dan berlaku adillah kepada generasi akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia, orang muda. Tetap skrin guys. Tanya betul. Saya dah dengar semua perbahasan yang dibawa sebelah sini dan sebelah sana. Dan yang pertama sekali di peringkat awal ni, saya menyokong sepenuhnya supaya rang undang-undang ini ditangguhkan. Kami nak bagi tahu, mengemukakan pendirian kami menyokong. Rang undang-undang kami disokong, tetapi terdapat perkara-perkara yang perlu diperhalusi, maka kita minta ditangguhkan. Ini bukan perkara baru. Yang Berhormat Menteri, kawan saya, dulu 2-3 kali rang undang-undang. Kali yang kedua kita tengah bahas, telefon sana, telefon sini, Perdana Menteri pun telefon, akhirnya kita tangguh. Tengah kita buat baca, kena berbahas tu. Menteri bangkit jawab, rang undang-undang ditangguhkan. Contohnya, kalau Yang Berhormat masih ingat, Yang Berhormat sebagai bekas anggota polis yang hebat dan dahsyat, Yang Berhormat, undang-undang ketum. Kita tengah berbincang, kita tangguh. Jadi saya minta supaya rang undang-undang ni nampaknya ada sikit benda-benda yang perlu diperhalusi. Maka saya minta Yang Berhormat Menteri, telefonlah siapa yang dapat, Yang Berhormat. Jangan bulus tak manis. Sebab apa? Ini kita nak minta, kita perhalusi. Dan kami semua menyokong rakyat Malaysia. Sebab benda ini kali pertama Yang Berhormat akan menjadi orang yang ternama di kemudian hari kerana membuat rang undang-undang untuk memberi perlindungan kepada negara ini, rupanya apabila diganggu gugat oleh pihak luar, termasuk apa yang berlaku dengan tuntutan daripada pewaris-pewaris Sultan Sulu. Yang pertama sekali Yang Berhormat, perkara 3 ini saya setuju dengan Pasir Gudang berhubung dengan kehadiran CIA, KGB, MI5, MI6 dan juga Mossad serta lain-lain lagi. Saya nak tanya Yang Berhormat, sebab yang ni telah pun termasuk bahawa yang kita nak pindah pada hari yang kita nak section 3 ni, kita tak mengurangkan apa yang pernah kita bagi. Saya tanya, apakah kerajaan telah bagi immunity kepada CIA, KGB dan juga Mossad, minta simpang lah kan, tapi kepada orang lain ni, adakah kita dah bagi kekebalan kepada mereka ataupun tidak? Sebab sama kita bercakap, tapi kita nak tahu. Saya rasa speaker boleh jawab sebab dia bahagian tu, tapi biarlah menteri yang jawab. Speaker memaklum apa yang saya maksudkan. Saya nak tanya, sejauh mana kita telah bagi kekebalan kepada agensi ini kerana prestasi yang buruk yang telah berlaku pada masa yang lepas di negara-negara lain. Mengerikan. Kehadiran agensi ini mengerikan. Sebab apa kita tahu, kadang-kadang banyak orang yang hilang dan sebagainya bagi negara-negara tertentu kerana kehadiran agensi yang berkenaan. Yang ini kawan-kawan dah cakap. Saya nak menyokong lagi sekali Yang Berhormat. Yang ini banyak rang undang ni kami akan sokong. Patutnya peruntukan kena bagilah, sebab perjanjiannya kalau sokong rang undang, sokong bajet, bagi peruntukan. Ini sokong cara terbuka rakyat Malaysia. Saya nak beritahu, kita menyokong rang undang ni. Tapi oleh kerana kekurangan, minta diperhalusi. Jadi speaker, okey. Jadi speaker tengah tu serius okey. Jadi saya minta supaya Yang Berhormat ditangguhkan perkara ini. Kemudian yang keduanya Yang Berhormat, apa yang kawan-kawan kita telah sebutkan tadi, iaitu perkara 32 yang melibatkan Perdana Menteri. Saya masih ingat sebab saya di antara orang yang terlibat secara langsung perkara-perkara ini. Orang yang kuat menentang penggunaan perkataan Perdana Menteri ini ialah pihak pembangkang masa itu. Masa itulah, sekarang mereka masuk kerajaan. Mereka yang kuat membangkang. Mereka membangkang sehingga
rang undang-undang Akta Keselamatan Negara terpaksa ditentang dengan hebat. Tidak ada orang menyokong langsung. Ada seorang yang menyokong, kita silap saya. Dan kita terpaksa bertarung, akhirnya rang undang-undang tersebut diluluskan. Dan menjadi manifesto mereka bahawa kuasa Perdana Menteri tidak dibagi kuasa mutlak, maka mereka pindah rang undang tu. Mereka dalam manifesto, mereka akan masukkan Akta Keselamatan MKN, tetapi mereka tak masuk, mereka pindah. Kuasa Perdana Menteri dinaikkan ke atas kepada kuasa agung. Jadi yang ni tidak ada salah, sebab kawan-kawan kita sebut bahawa kita Perdana Menteri, our beloved Prime Minister, nanti kita takut dia diugut, diganggu gugat oleh pihak-pihak lain, akhirnya dia akan menggunakan kuasa 32. Tapi kalau ada sekiranya 32 ni kita masukkan perkataan ketua negara ataupun yang di-Pertuan Agong, sudah pasti Perdana Menteri boleh mengelakkan diri di atas dasar check and balance yang telah disebutkan. Jadi Yang Berhormat Speaker, saya tak mau melebihkan masa seperti yang telah dibisik-bisikkan. Saya ini suka ambil masa. Tidak, Yang Berhormat, saya akan ikut patuh arahan daripada Speaker dan juga Pak Aturan Mesyuarat. Tapi kadang-kadang saya diganggu oleh pok-pok sana. Hari ini bagus yang penghabis mereka tak ganggu. Jadi syukur alhamdulillah. Tapi saya nak beritahu lagi sekali, saya mohon tak banyak kita, sebab banyak lagi akta lain yang akan diperkenalkan nanti yang kami sokong, pihak sana tak sokong. Saya nak beritahu amat rahsia yang terjadi sekarang ni, ada orang undang-undang yang mereka tak sokong, kami akan sokong. Dahsyatnya kami menyokong kerajaan, mana kami lebih hebat daripada mereka, Yang Hormat. Jadi dengan itu saya minta Yang Hormat sekali lagi tangguhkan Yang Hormat demi masa depan yang lebih cemerlang. Terima kasih, Speaker. Baik, Yang Berhormat, sebelum saya memanggil Menteri untuk menjawab, saya ingin bertanya sikitlah. Saya akan mengusulkan kepada pihak kerajaan untuk pindaan perlembagaan di mana tanggungjawab orang asli ini akan dipindah masuk ke concurrent list, tanggungjawab bersama. Pihak sebelah sini boleh menyokong? Walaupun peruntukan belum bagi, kami akan ikut peraturan. Kami ahli parlimen yang patuh kepada sayang kepada negara. Yang negara tak sayang kat kami. Terima kasih. Baik. Okey. Baik, Yang Berhormat. Setelah selesai seramai 11 orang pembahas oleh Yang Berhormat, sampailah giliran kepada Yang Berhormat Menteri. Mengikut di sini Yang Berhormat Menteri akan menjawab 30 minit. Jadi walau bagaimanapun saya akan nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri kerana usul tidak ada, masa akan tamat 5.30. Adakah Yang Berhormat memilih untuk berjawab 2-3 minit sambung besok ataupun bagaimana? Lagi 3 minit tu ataupun Yang Berhormat belum jawab? Tuan Yang Di-Pertua, saya boleh membuat Yang Berhormat dalam masa 3-2 minit boleh lah. Yang Berhormat, saya diberi Tapi kuasa usul tak ada Yang Berhormat. Nak berhenti 5.28. saya boleh paling kuat 15 minit saja. Tapi kita saya boleh mulakan dalam 2 minit. Bagi salam. Cakap pasal apa kita nak buka puasa lepas ni. Boleh. Kita masuk 5.30, saya duduk, kita sambung besok. Boleh? Baik. Dengan ini saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 30 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan dan selamat berbuka puasa insya-Allah. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah menyertai sesi perbahasan rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing 2023. Segala cadangan dan pandangan oleh ahli yang berhormat ini amat dihargai dan akan diberi perhatian yang sewajarnya. Tidak kurang daripada 11 ahli yang berhormat telah berbahas seperti yang dijanjikan, iaitu Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Kangar, Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Glogo, Yang Berhormat Putrajaya, Yang Berhormat Arau. Tuan Yang Di-Pertua,
Ahli saya mula dulu dengan Yang Berhormat Bayan Baru yang telah membangkitkan persoalan mengenai keupayaan rang undang-undang ni dalam mempertahankan negara daripada tuntutan pihak lain seperti tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Seperti yang kita tahu, adanya satu grup baru yang memanggil mereka pun waris. Untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat ni secara spesifik, sebenarnya yang saya sebut, kalau kita tengok rang undang-undang ni Yang Berhormat, sebenarnya rang undang-undang yang kita panggil rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing 2023 ialah apa yang memang dah wujud dalam undang-undang antarabangsa yang saya sebut dalam mukadimah saya, iaitu International Customary Law. Maknanya kalau tak ada pun undang-undang ni diwujudkan, dalam dasar undang-undang antarabangsa memang undang-undang reciprocity itu dengan izin memang dah wujud. Sebab ada negara dalam isu antarabangsa mereka codify dengan izin, maknanya dia nak adanya undang-undang bertulis. Ada negara dia tak nak. Tapi dalam hal negara kita, apa yang sebenarnya kita merujuk kepada yang berlaku dalam kes Kesultanan Sulu ialah tidak terdapatnya satu SOP ataupun satu sistem yang begitu jelas bila perkara ini berlaku. Sebab apabila notis tuntutan dibuat, kalau kita tengok pada sejarah kes tersebut, banyak mengatakan kalau kita sebut perjanjian 1878 tu yang disamakan dengan kononnya perjanjian Timbang Tara yang telah ditandatangani. Kita tahu bahawa kita merdeka dalam Tanah Melayu 1957. Kemudian kita ada Colbert Commission, kemudian Sabah menjadi sebahagian pada Malaysia. Maknanya sejarahnya kalau kita tengok kita wujudkan Tanah Melayu, kemudiannya Sabah dan Sarawak menjadi sebahagian pada Malaysia. Jadi bila menyebut perjanjian 1878, banyak agensi kerajaan akan tertanya, ni perjanjian yang mana ni? Apa sebenarnya perlu? Sebab kalau kita tengok di rantau Asia Tenggara, banyak yang berlaku ialah dengan izin colonization oleh negara barat. Kita tengok di Indonesia, Belanda. Di Filipina, Amerika Syarikat. Dalam Asia Tenggara yang tak dijajah adalah Thailand, negara Thai. Tapi di semenanjung kita ni, di Malaysia dan juga di Singapura, kita punya kerajaan British. Jadi dan kita tahu kalau trade war ni di Asia Tenggara ni, kemasukan negara-negara asing dulu ni banyak kepada perdagangan rempah ratus. Maknanya dia menyaga. Dan perniagaan pada masa dulu tu bukan dengan negara berdaulat tetapi dengan syarikat-syarikat perniagaan. Ada perniagaan North Borneo, Street Settlement, itu yang berlaku dulu 1878. Disebabkan kita tidak pernah terfikir bolehkah ada Timbang Tara punya perjanjian yang dalam bahasa Jawi ini dibawa sebagai bukti. Pada saat diserahkan dokumen pada kerajaan Malaysia, kerajaan masa tu bukan kerajaan Madani masa tu, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan? Anggapan daripada kerajaan ialah takkanlah kita nak berbalik pada perjanjian 1878. Tak masuk akal. Tetapi negara luar yang bermula Timbang Tara antarabangsa, Timbang Tara yang bertemahkan perdagangan Timbang Tara, commercial arbitration, memulakan gerakan di Spain mendapat perintah oleh satu arbitrator iaitu penimbang tara yang dilantik tanpa persetujuan daripada kerajaan Malaysia. Kita tahu Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, timbang tara ataupun commercial arbitration ialah platform ADR, alternate dispute resolution. Dia ada timbang tara, dia ada mediasi. Jadi itu format yang tak pergi ke mahkamah. Itu format penyelesaian luar mahkamah. Jadi dalam perkara ni, kita diserah dokumen, tangan Malaysia dikunci, ditutup. Tiba-tiba kita didapatkan perintah bilion USD, nak dekat 15 bilion. Tak apalah, mungkin kita kata alah cerita kelakar lah, Tuan Yang Di-Pertua, betul. Tetapi bila kita buat tindakan ke atas timbang tara di Spain tu, dia lompat ke bidang kuasa negara yang dipanggil forum shopping. Dia pakai order yang sama tu, dia lari ke Perancis, kemudian dia lari ke Luxembourg, kemudian dia lari ke Netherlands. Negara Eropah, Tuan Yang Di-Pertua, dia tak tahu undang-undang yang ada dalam negara kita. Dia menganggap bahawa perintah daripada timbang tara antarabangsa itu adalah satu perintah yang mencukupi yang boleh dilaksanakan. Sebenarnya yang disebut oleh yang membuat sebahagian tadi itu memang betul.
Ini adalah satu sindiket, Tuan Yang di-Pertua. Sindiket yang dibelai oleh satu penyagaan raksasa yang dipanggil Third Party Litigation Funders. Berpusat di Delaware, Amerika Syarikat, berpusat juga di United Kingdom. Third Party Litigation Funders, Tuan Yang di-Pertua, ialah di negara-negara luar. Kalau kita nak saman, kita ada kes, tapi kita tak ada duit nak bayar peguam, dia beli hutang kita. Maknanya debt buying, dia beli hutang kita. Jadi masalah hari ini di Amerika Syarikat telah diperbahaskan, dan anak Robert Kennedy, bekas peguam negara Amerika Syarikat, Robert Kennedy Jr. memasukkan satu permohonan yang disebut sebagai disebut sebagai Private Members Bill, menyatakan bahawa third party funders kalau tidak ada regulasi dilihat sebagai ancaman kepada keselamatan negara, national security. Kenapa? Sebab syarikat yang fundkan kes tu nak masuk kepada trademark, copyright, mana-mana penjagaan antarabangsa di Amerika Syarikat. Sebagai contoh, perdagangan yang menjual beli security weapons sebagai contoh. Itu sebabnya dalam perkara ini adalah sindiket, sebab dia nak laksanakan perintah tu tanpa kebenaran Malaysia, tanpa persetujuan Malaysia, dan dia bergerak begitu pantas. Yang menjadi serangan utama ialah rumah diplomatik, ambassador kita yang ada di Perancis. Ini bukan satu cerita dongeng, Tuan Yang Pertua. Benda ni berlaku sebab kita tidak ada undang-undang yang secara nyata codify boleh berkata bahawa Malaysia mempunyai satu undang-undang yang memberi kekebalan kepada Malaysia. Tapi disebabkan sifat undang-undang antarabangsa, kalau kita nak kebal, yang depan tu kena kebal juga. Tuan Yang di-Pertua, contoh saya yang paling baik. Yang Berhormat kata nak sokong kerajaan. Sokonglah dulu, tapi yang Berhormat nak peruntukkan baru nak sokong. Itu tak macam... Maksud saya ialah, kalau nak bercinta tu, katakan, sokonglah dulu, betul tak? Belum apa-apa nak minta duit, baru nak sokong, tak cik lah. Contohnya, yang Berhormat Tuan Yang Pertua, dari 36 kita berhentilah di sini. Menteri. Selamat berbuka Sikit saja, puasa. Menteri. Sikit. Terima kasih Tuan Yang Pertua, saya sambung besok. Menteri, soalan. Soalan boleh ya? Yang Berhormat Menteri dah stand down. Besok sambung. Ya. Yang Berhormat, Yang Berhormat, duduklah. okey. Dah cukup masa. Baik. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, tiada usul. Jadi masa tetap 5.30. Walau bagaimanapun saya berkuasa 15 minit. Ini masih dalam tempoh berkenaan. Jadi saya dengan itu persidangan pada hari ini ditangguh sehingga esok pukul 10 pagi.